Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadhil majlis kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, bakal ahli syurga yang dinantikan, ahli zikir yang dirindukan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari, abang-abang, kakak yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita bersama-sama lagi dalam majlis ilmu, majlis yang sentiasa mendapat keredaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yaqudu qaum yadhkuruna Allah illa khafathumul malaikah wa ghasyiyahumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fi ma indahu aw kama qala. Ya, tidak berhimpun satu kaum dalam satu majlis yang namanya majlis ilmu, majlis zikir, majlis untuk berselawat, majlis untuk mengingati manusia untuk melakukan kebaikan, mengingatkan manusia agar tidak melakukan kejahatan. Illa khafatathumul malaikah, mereka itu tidak akan sia-sia kecuali mereka itu akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat yang begitu ramai dan mendoakan kita semua. Ya, lebih-lebih lagi pada bulan Maulid ni. Hari ni dah masuk 11 Maulidur Rasul, ataupun Rabiul Awal. Jadi kita ni sepatut terpanggil kepada pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meraihkan. Walaupun ada segelintir di kalangan masyarakat yang tak mau menerima ataupun menolak akan perayaan Maulid. Itu terpulanglah pada mereka. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori yang dinamakan orang-orang yang menghalang kebaikan dalam istilah tanda-tanda orang munafik yang akan kita bincangkan nanti insya-Allah. Maka biarlah apa pun orang nak kata, asalkannya ia tidak bersalahan dengan hukum syarak, tidak bersalahan dengan perkara-perkara yang ditentang ataupun dilarang oleh Allah SWT, maka kita teruskanlah lakukan. Sebab apa? Kita nak dapatkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu kelebihan dan keutamaan, terutama malaikat akan menghadiri majlis-majlis seperti ini. Ila khafatul malaikah wa ghasyiyahumur rahmah, dan dilimpahi majlis itu dengan rahmat.
Ya, maksudnya rahmat ni tuan-tuan, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Ya, selagi mana kita berada dalam majlis ilmu. Ya, dalam hadis Nabi SAW yang lain, walaupun hadis itu hadis dhaif, tapi mengatakan sesaat kita berada dalam satu majlis ilmu lebih baik daripada kita melaksanakan qiyamul lail. Sesaat tuan-tuan, kita duduk ni lebih kurang dalam sejam, lebih kurang lah, kuliah subuh ni. Kalau saya lah, orang lain wallahualam lah, saya ni hampir sejam lah. Kalau boleh tahan, alhamdulillah lah. Kalau tak boleh tahan, tidur je lah, masalah. Kan, tak apa, dapat juga rahmat. Wa ghasyahumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan oleh Allah Ta'ala pada majlis tersebut sakinah, ketenangan, kedamaian, ya, kelapangan, ya, rasa seronok, rasa bahagia, itunya. Dan yang akhirnya wa zakarallahu fi ma indahu, dan mana Allah Ta'ala akan sentiasa menyebut nama kita di kalangan para malaikat. Nama kita disebut oleh Allah SWT. Siapa yang ada dalam majlis ini, maka Allah Ta'ala akan menyebut nama kita. Allahu Akbar. Itulah kelebihan bagi kita yang berada dalam majlis ilmu. Tahniah, syabas diucapkan kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini pada majlis ilmu, dan juga pada majlis-majlis yang akan datang, majlis ilmu yang akan datang. Dan kita berdoa moga-moga Allah memberikan kelapangan dan kemudahan kepada sahabat-sahabat kita yang lain ataupun jiran-jiran, karya-karya kita yang lain, agar mereka diberi peluang untuk dapat bersama-sama dalam majlis ilmu, insya-Allah. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan, moga-moga kita ini manusia yang beruntung kerana menjadi umat Muhammad. Kalau kita tengok dalam Allahumma shalli sayyidina Muhammad, dalam hadis Nabi, hadis sahih di karangannya ada yang mengatakan daripada Ahmad, daripada Ibnu Majah, ada yang mengatakan daripada Muslim, mengatakan Nabi adalah manusia yang teristimewa, yang mana nanti di akhirat besok Allah SWT akan memberikan panji-panji liwaul hamd. Dalam hadis itu kata, maknanya Allah akan mengurniakan panji-panji pujian kepada Nabi SAW, yang mana semua nabi-nabi terdahulu, termasuklah Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam, mereka akan menaung dan duduk di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu meminta supaya disegerakan balasan ataupun Allahumma salli sayyidina Muhammad, disegerakan penghisaban ataupun penghakiman terhadap mereka. Maka umat-umat nabi-nabi yang terdahulu akan berduyun-duyun mencari nabi-nabi semua, nabi-nabi mereka, tetapi mereka akhirnya kembali kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita yang secara automatically apabila kita termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengambil kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dihimpunkan secara automatically di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan umat yang terdahulu dihisab dan dihitung di kalangan umat-umat yang terkemudian. Maka itulah keberuntungan. Sebab itu umat-umat Nabi dahulu tuan-tuan, mereka meminta kepada Allah supaya jadilah umat Nabi Muhammad walaupun sesaat. Maka kita ni dah memang jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan memang jadi umat Nabi Muhammad. Umat yang disayangi oleh Nabi Muhammad, umat yang dirindui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, walaupun kita tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu istimewa. Sebab itu Nabi rindu kepada kita yang kemudian ini. Maka kalau kita lari daripada platform kita sebagai pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka kita adalah orang yang teramat rugi. Sebab kita berada dalam norma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi sangat kalaulah kita ada berpeluang untuk meraihkan, ya, ataupun untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa juga sekalipun, ya. Lebih-lebih lagi dalam selawat, dalam kita memberikan ucapan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak nak buat, kita tak nak mengambil peluang tersebut. Wallahu alam, kita tak tahu nak cakap sama ada kita termasuk dalam golongan yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Moga Allah Ta'ala jauhkan kita dari sifat tersebut. Sebab ada, ya, golongan-golongan apabila masuk je bulan Maulid, bila masuk aja Ma'al Hijrah, ya, bila masuk saja amalan malam Jumaat, mereka seolah-olah macam tak berapa minat, dan mereka macam menganggap seolah-olah amalan itu tak ada kena-mengena langsung dengan Islam. Jadi sedangkan perkara-perkara ini telah dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu bahawa perkara ini tidaklah bercanggah dengan syariat Islam. Ini yang kita risau ni. InsyaAllah moga-moga nanti kita kupas bagaimana sikap yang ditunjukkan, tanda-tanda 50 orang, 50 tanda-tanda bagi orang-orang yang munafik, insyaAllah. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita cuba sambung lagi, ya, pembicaraan kita dalam kitab 50 tanda-tanda orang munafik menurut Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Hari ini kita masuk tanda yang ke-32, ya. Banyaklah, kalau ikut banyak bulan lah, ya. Setahun 24, maknanya dah setahun lebih lah. Dah masuk setahun 12, 24 pula. Setahun 12 bulan ni tak? Maknanya 24 bulan dah 2 tahun. Ni nak masuk 3 tahun. Baca kitab tak tebal, kecil je dia. Tapi perangai boleh tahan tebal. Perangai apa? Perangai jadi munafik tebal benar. Jadi kita cuba biaskan diri kita daripada tanda-tanda munafik. Walaupun, ya, Nabi SAW mengatakan dalam surah, dalam hadis Muslim, ya, mengatakan ayatul munafik salas, maknanya ada itu tanda yang zahir, yang ada pada tiga perkara tersebut pada diri manusia, nescaya dia adalah munafik tulen. Ya, yang pertama, iza hadatsa kadzab, apabila dia berbicara dia berbohong. Ya, apa juga sikap, apa juga lantaran berbohong itu bukan suatu jalan bagi orang-orang Muslim. Dan itu ada tanda-tanda orang yang munafik. Ciri-ciri orang beriman ni tidak ada sifat membohong ataupun penipu. Sebab itu kita berlawak jenaka yang menyebabkan pembohongan banyak, maka elakkanlah dari berbuat demikian. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlaqa, apabila dia berjanji dia berdusta. Apabila dia memberikan satu harapan lalu dia memungkiri ataupun dia tidak dapat melaksanakan, mengecewakan harapan seseorang, itu juga di antara ciri-ciri munafik tulen. Dan yang ketiga, wa iza tumina khanat, dan apabila dia beri amanah dia khianat ataupun dia telah pecah amanah, ataupun telah melaksanakan penyelewengan, apabila dia diberi amanah. Sebab amanah ini adalah tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatin. Setiap diri manusia itu pemimpin, dan setiap pemimpin itu dia dipertanggungjawabkan di atas apa yang dipimpin. Maknanya setiap diri itu adalah amanah. Pertama, amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah. Sekiranya kita tidak melaksanakan tuntutan agama itu, maka kita dah melakukan penyelewengan, yang khianat namanya, khianat.
Hari ini kita sebut khianat dalam bentuk kenegaraan, kita sibuk dengan khianat. Orang yang tidak berpegang kepada prinsip lah apa khianat, orang yang tikam di belakang khianat. Rupanya kita mengkhianati diri kita terhadap Allah SWT. Sebab itu Nabi Allah Adam apabila dia melakukan kesalahan, melanggar larangan Allah SWT, dia telah melakukan khianat pada diri dia. Sebab itu dia membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia tahu bahawa dia melakukan sesuatu yang ditegah oleh Allah, yang Allah telah bagi tahu jelas, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu hampiri ini pohon dalam syurga. Dalam syurga ni kamu nak buat apa suka, itu kamu punya pasal. Kamu boleh buat apa juga. Ketika Nabi Allah Adam dan Hawa duduk bersama di dalam syurga bersama-sama dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala dalam penciptaan Nabi Adam AS. Cuma Allah Ta'ala kata, nak bagi ingat, dalam keseronokan yang dinikmati, kamu ada aturan. Kena ada aturan. Manusia ni perlu ada aturan. Kalau tak ada aturan, dia akan buat ikut suka dia. Maka aturan inilah nak menunjukkan bahawa kamu ini patuh sebagai tanda ketaatan, sebagai tanda kehambaan. Sebab itu kita berperaturan ini maknanya kita ada hubungan dengan sesuatu. Sekiranya kita tidak ada peraturan, kita akan buat suka hati kita. Yang itu yang bahaya. Sebab itu kita bagi peraturan, lalu lintas, jangan langgar, lampu merah, zebra crossing, lain kuning, itu semua ada peraturan. Kalau tidak orang langgar, hari ini tengok orang yang tak ikut peraturan, dia langgar, lepas tu dia marah orang. Macam mana kita nak hukum macam tu? Dah lah dia buat salah, lepas tu dia kata orang lain salah. Susah tuan hidup macam tu, susah. Jadi susah. Kita berkata, lantak aje lah. Kalau kita di Masjidil Haram, tuan-tuan, walaupun Masjidil Haram itu masjid tempat yang barakah, yang 24 jam buka, tetapi dia ada aturan. Kita bising, ini rumah Allah, apa nak bising kan? Tapi untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, perlu ada aturan. Sebab kita kena ingat, manusia ni kalau dia tak ikut aturan, dia akan ikut suka dia. Bahaya. Maka dalam syurga pun juga ada aturan. Ya Allah Ta'ala bagikan sebagai bukan menghalang, sebagai nak ingatkan kamu supaya kamu tidak lara, tidak melanggar sesuka hati. Makalah apa juga fasilitas yang ada dalam syurga ni kamu gunakan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu hampiri, jangan kamu dekati pohon ini. Makna dalam syurga ada larangan juga. Larangan itu bukan larangan untuk menghalang. Larangan ini untuk nak mengingat. Jadi kita dengan anak-anak ni jangan terlalu manja. Ada ketikanya kita kena ada peraturan. Jangan dia kata sayang-sayang juga. Itu yang dia langgaunya kita. Itu bab kata orang tua-tua, dia kata mua, tahu mua. Ya, memberi satu peruntukan dan Alhamdulillah. Ya, memberikan seluas-luasnya kebebasan. Tak boleh. Itu kena faham. Ya, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ayat itu menunjukkan bila kamu langgar, kamu termasuk orang yang zalim. Apa makna zalim? Zalim ini maknanya kamu telah khianat. Itu kena faham. Apabila Allah Ta'ala menanggalkan pakaian dan mengeluarkan Nabi Allah Adam dan Hawa daripada syurga, barulah Nabi Allah Adam faham kenapa Allah larang. Padahal banyak lagi tempat yang nikmat. Macam kita lah kat dunia ni, tuan-tuan. Kita tidak boleh minum arak, kita tak boleh makan babi, kita tak boleh makan najis, kita tak boleh makan bangkai. Kita jangan bising lah benda-benda yang kecil, benda yang sikit. Sedangkan kalau kita kata dilarang minum arak yang memabukkan, yang tak mabuk berjuta.
Yang tak mabuk berjuta. Kan? Macam baru ni Kementerian Kesihatan, Menteri Kesihatan mengumumkan bahawa orang yang lahir 2001, betul 2001 dan ke atas, yang lahir 2001 dan ke atas tidak boleh memiliki ataupun ada padanya rokok. Yang umur yang lahir, Haji lahir berapa? 2022. Kira muda tu. Siapa yang lahir 2023, dia ada istimewa lah tahun depan lah. Yang Mak Haji boleh lahir Mak Haji. Siapa yang nak dapat peruntukan? Okey, ni cerita je lah, janganlah marah. Baik. Siapa yang lahir 2001 dan ke atas, 2002 sampai ke, maknanya dilarang untuk mereka memiliki rokok. Satu arahan keluar daripada Kementerian Kesihatan. Ada orang marah ke? Ada orang marah. Apalah. Dia kata yang 2000 ke bawah nak isap rokok, tak apa. Nak tergolek ke, nak berhabis ke, tak apa. Tapi 2001 dan ke atas dilarang. Betul ke? Ada? Tak baca? Tak baca tak apa. Kalau tak tahu tak apa. Ada orang kata, wah, apa itu pun nak buat kenyataan. Kadang ada kesan. Sebab larangan itu kalau gitu, buat apa jual rokok? Itu cerita lain. Kenapa jual rokok? Boleh tak jual rokok? Itu pulang pada pengusaha-pengusaha. Kan? Kerajaan berkuasa untuk menghalang penguasa-penguasa. Kadang-kadang dia ada immunity. Ini masalah. Kadang-kadang pihak kerajaan buat kuasa, tak boleh nak laksana. Bukan kerana apa? Kerana ada tangan-tangan yang jahat yang melakukan supaya nak manipulate benda-benda macam ni. Bagi saya, kita kena berlapang dada. Bila sesuatu yang menyebabkan kebaikan kepada kita, ada manfaatnya, walaupun benda itu tak berdatang apa faedahnya? Saya pun tak tahu. Kan? Kalau faedah rokok pun tak ada. Cuma orang kata, alah Ustaz, kalau boring-boring bolehlah hilang stres. Ini orang perokok, janganlah marah. Tengok lain macam, tengok saya. Ini confirm perokok. Tuan nak isap rokok, tuan isap rokok lah. Tak ada salah. Itu tuan punya hal. Kan? Fatwa pun dah keluar kan? Ya tak? Nak cerita. Arahan dah keluar. Maknanya, banyak lagi yang halal yang tak boleh tu kita buat tak reti. Bukan tak reti tu, maknanya kita patuh sudahlah. Jadi gitulah, walaupun kita dalam syurga, ada juga larangan. Nabi SAW, Nabi Adam dilarang. Sebab itu Nabi Adam apabila dikeluarkan daripada syurga, dia tahu bahawa selepas menikmati syurga, dia kata duduk dalam dunia ini banyak kepayahan yang dihadapi. Maka dia rasa dia telah melakukan pengkhianatan. Lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau tak mengampunkanku. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami. Wa tarhamna, dan engkau tak rahmati kami. Lanakunanna minaz zalimin, sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Itu di antara. Jadi tuan-tuan, kita mengkhianati diri kita dalam hamba Allah ini banyak. Sebab itu kita kena kesemak, jangan kita jadi orang-orang yang khianat, orang yang munafik. Kerana orang munafik ini tempatnya di sisi Allah SWT, orang yang paling buruk perangainya, orang yang paling buruk sikapnya dibandingkan dengan orang kafir. Baik, kita tengok tanda yang ke-32, iaitu menghalangi orang dari mengamalkan ajaran Islam. Ini juga antara perkara yang kita hadapi hari ini. Hari ini tuan-tuan, Masya Allah tuan-tuan, orang semua nak nunjuk pandai. Mereka tidak kembali kepada rujukan yang asas di kalangan ahli sunnah wal jemaah. Ada 4 asas yang patut dirujuk. Pertama, Al-Quran.
kedua as-sunnah atau hadis, yang ketiga ijma' dan ulama, dan yang keempat qiyas, perbandingan yang boleh diambil daripada pandangan-pandangan orang yang berautoriti untuk mengeluarkan fatwa atau kenyataan yang telah disepakati di kalangan ulama-ulama yang muktabar. Jadi tuan-tuan, hari ini ya ramai orang yang bersikap seperti ilmuwan agama, tapi ada juga dalam masa yang tertentu mereka telah melakukan ya larangan-larangan yang berbentuk mubah. Apa nama mubah? Iaitu berbentuk perkara yang tidak dilarang dan tidak disuruh. Boleh faham? Perkara-perkara mubah, perkara-perkara harus, boleh dan tidak boleh. Sama ada boleh dan tidak boleh, tak ada masalah, selagi mana dia tidak bercanggah dengan hukum syarak ataupun bercanggah dengan syariat Islam. Ini yang kita kena faham. Ya. Orang yang menghalangi umat Islam dari mengamalkan ajaran Islam adalah tergolong orang-orang munafik yang amat dibenci dalam Islam. Karena orang yang menghalangi ajaran Islam ialah kebanyakannya bukan Islam. Tapi hari ini tuan-tuan, yang menghalangi orang Islam untuk melakukan amalan kebaikan ialah orang Islam. Maka sahihlah, jelaslah orang yang demikian itu adalah golongan orang munafik. Tuan-tuan, kita tak nak buat, tak ada masalah. Ada aktiviti Islamik kita buat, contoh berbagai-bagai lah bentuk. Di antaranya yang bila musim Maulid ni akan keluarlah kenyataan-kenyataan orang yang allergic benar dengan Maulid. Saya pun tak tahu. Mereka bersandarkan bahawa siapa yang meraihkan Maulid maknanya meraihkan kewafatan Nabi SAW. Wa iyazubillah. Kita risau dengan kenyataan. Dan kenyataan ini bukan dicakap oleh orang awam. Kadang-kadang orang yang agama. Kita pun tak faham kenapa. Dia kata kalau nak cinta Nabi pun tak perlulah nak berarak-arak, dia kata. Kan? Dia punya ulasan dia kan. Tak perlulah nak berselawat-selawat. Kalau nak cinta Nabi ni, amalkan sunnah Nabi, itu lebih baik, dia kata. Nyataannya itu macam betul. Kenyataannya itu tidak salah. Ialah kalau kita rasa cinta, maka kita ikutlah apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi buat. Adalah hadis Nabi SAW kata, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya. Apa kata Nabi? Sesiapa yang menghidupkan sunnahku. Sunnah Nabi berjuta, tuan-tuan. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni berjuta. Bukan sikit. Tapi jangan nampak sempit. Itu beza dia. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku. Tak kira lah satu ke, dua ke, tiga ke, banyak ke, ribu-ribu ke, juta-juta. Siapa yang dapat mengekalkan, menjadikan identiti Nabi SAW, amalan Nabi sebagai amalan dia, Masya Allah, tuan-tuan. Faqad ahabbani. Nabi kata, sesungguhnya dia telah ada tanda cinta kepadaku. Tuan, kita mengingati seseorang kerana sayang, sesuatu yang salah ke tak salah? Itu soalan kita tu. Dalam dompet Haji ada gambar siapa, Ji? Dalam dompet Haji gambar siapa? Gambar Mak Haji. Ada lagi gambar Mak Haji? Oh, Ji, dalam beg duit Haji ada gambar Mak Haji lagi? Tak ada. Alamak.
Kacau. Mak Haji jangan marah kalau tengok dompet Mak Haji, Abang Haji tengok buka dompet Mak Haji. Dompet orang lelaki ni dia memang buruk. Buruk, dia tak ada cantiknya. Dompet orang perempuan mesti kemah. Berkelip-kelip. Dompet orang lelaki ni lusuh. Lusuh, lapuk, berkepuk. Itu confirm lah itu orang lelaki yang setia tu. Haji Haji Haji. Dompet Haji macam mana? Lawa kira anak bagilah kita hari birthday je isteri bagi Kalau orang lelaki punya dompet ni memang kebanyakannya Allah. Jadi sebab tu orang lelaki jarang tunjuk dompet dia. Orang perempuan dia suka letak atas meja. Mak Haji Mak Haji kalau pergi kenduri pun mesti bawa beg besar. Kenduri kahwin bawa beg besar. Saya selalu tegur rumah saya. Jadi masalah orang perempuan ni kalau pergi kenduri bawa beg besar. Dah lah orang ramai, kursi tak ada sebab dia nak letak beg susah. Dia pening. Nak makan, lepas tu dapat goodies daripada tuan rumah kan. Kelang kabut tu, nak masuk lah. Letak atas meja tak boleh. Nak letak kat bawah tak boleh. Dah terpaksa tunggu. Tunggu apa? Tunggu kursi kosong baru boleh makan. Bukan kerana tak ada tempat duduk, sebab tak ada tempat letak beg. Pergi kenduri kahwin je, bukan nak pergi nak bawa program besar-besar, nak buat presentation. Memang kenduri kahwin je, beg besar bang. Tak tahu dia nak letak isi bunga telur ke apa benda, saya tak tahu lah. Tapi functionnya tu, fungsinya tak praktikal. Pasal kita nak pergi tempat yang agak-agak crowded. Betul tak Ji? Tapi dia kalau tak ada beg tangan, tak jadi sah lah. Tak sah pergi kenduri. Maaf cakap bukan Mak Haji sini. Ni cerita Mak Haji saya ni. Saya tegur dia. Besar-besar buat apa? Saya kata nak isi apa? Dia tinggal dekat kereta. Bawa je yang kecil. Kan? Apa keperluan nak besar? Bukan nak pergi parti. Sekarang dia baru dia ikutlah aturan. Bawa kecil je, relax jalan berlenggang. Tak ada masalah. Ini pun besar-besar gajah. Kan? Dia orang perempuan dia suka. Tak tahulah apa masalahnya. Kita tak buat kajian lagi lah. Mana nak buat kajian. Kan buat kajian marah dia orang. Kita buat kita orang kita. Tanda cinta kita dalam beg duit kita ada apa? Ada gambar apa? Kalau dulu baru kahwin, baru kenal je sebelah gambar kita, pasport, sebelah gambar siapa? Marker kita atau makwa kita ataupun sekarang isteri kita lah okey, itu tanda kita sayang. Sebab kita macam Rasulullah, kita tak boleh nak gambarkan letak dalam poket, tak boleh, sebab tidak ada tasawur. Maknanya gambar-gambar Nabi tak boleh di-imagekan, tak ada. Maka kita tanda kasih kita betul je. Sekarang ada lagi gambar Mak Haji kita? Tak ada Ustaz, semua dah ada kat sini. Kan? Buat gini kan? Sekarang buat gini kan? Simpan kat sini je. Wah, macam-macam rupa lah kan? Macam-macam tak ada dah. Sekarang gambar, tak ada gambar Mak Haji kita dah. Gambar siapa je? Gambar anak. Anak dah besar Ustaz. Dah tak ada gambar anak dah. Gambar siapa je? Gambar cucu. Gambar cucu. Itu kan? Gambar je Apa maknanya? Maknanya kita menyintai, kita seronok, kita suka dia ada dekat dalam kehidupan kita. Betul tak? Itu tanda kita sayang. Betul tak je? Kalau dah lepas cucu, cicit zaman kita dah bercicit, gambar cicit pula. Lepas habis cicit, ciot. Lepas ciot, oning-oning. Lepas oning-oning, tak apa benda, tak tahu lagi. Baik, ala kubilal. Maknanya, itu maknanya kita merasai kecintaan kita. Dan itu satu benda yang mahabbah. Rasa cinta ini tuan-tuan, dia tak boleh kata benda ini kita tak, bukan. Dan tanda kita sayang mereka itu, Nabi kata, kerana kita ikut perangai dia. Sebab itu kalau kita tengok, kalau cucu-cucu kita kan, kita tengok cucu orang, dia punya keletah, dia punya, bukan main budak ni keletah dia macam cucu aku. Dia nak ingatkan dia ada cucu dan perangai itu sama,
perangai itu sama, menyebabkan dia sentiasa ingat sesuatu. Itu tanda. Sebab itu orang yang mencintai Nabi SAW, dia kata orang yang menghayati apa yang dilakukan oleh Nabi dalam bentuk apa juga amalan dan juga perkara-perkara seharian. Ya, man ahyat sunnati faqad ahbani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sesungguhnya orang yang mencintaiku, sesungguhnya orang yang mencintaiku itu akan duduk bersamaku di dalam syurga. Jadi tuan-tuan, tanda cinta kita, kita tak pernah temu dengan Rasulullah, maka kita raikan dia dengan maulid. Kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa lahir dan wafatnya pada tarikh yang sama, cuma tahun berbeza. Itu keistimewaan. Jadi kalau kebetulan besok kita meninggal tarikh yang sama, tarikh lahir kita dengan tarikh mati kita akan datang sama, maknanya orang yang meraihkan kelahiran kita mengingat kematian ke? Tidak. Jadi mati itu pasti, lahir juga pasti. Tetapi kita tidak kena sebagai suatu benda yang dilarang. Hari ini ada orang melarang, jangan buat maulid sebab dia bukan syariat. Betul. Tuan-tuan, memang betul. Ini kita tak nak masuk orang yang menghalang perbuatan kebaikan. Ya. Kita tak nak jadi orang yang begini. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Ali Imran ayat 99. Ya, Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, katakanlah hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Apa maksudnya? Maksudnya, wahai ahli kitab. Ahli kitab ni maknanya orang yang telah diberi penerangan, orang yang mendapat satu peraturan kitab-kitab tu, termasuklah orang yang ahli kitab Az-Zabur, Al-Taurat, Al-Injil itu, maka mereka ini telah diberi keterangan oleh nabi-nabi mereka terdahulu. Apabila sampai je kepada Al-Quran, ya, apabila Nabi SAW menjelaskan tentang keterangan-keterangan yang berada di dalam kitab, sedangkan dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil ada dalam Quran, sedangkan dia adaptasi daripada kitab yang lama. Dalam Al-Quran itu maknanya terkandung juga kandungan Zabur, Injil dan juga Taurat, sebab dia upgrade dan diperbaiki dari semasa ke semasa mengikut peredaran zaman. Maka Al-Quran itu tertulis ada perkara-perkara yang pernah dicatatkan dalam kitab-kitab dahulu. Maka orang ahli kitab ini dia tahu. Ya, macam orang Yahudi, tuan-tuan, dia tahu akan kelahiran Nabi yang terakhir namanya Ahmad. Dalam kitab Taurat ada, dalam kitab Injil ada. Ada namanya ada manusia Nabi terakhir namanya Ahmad, yang dinyatakan dalam Al-Quran dan dalam kitab dahulu. Dan tidak ada orang sebelum Nabi SAW namanya Ahmad atau Muhammad. Tak ada. Kerana Ahmad itu namanya terpuji. Ya, Ahmad terpuji. Ahmad namanya. Sebab itu kalau kita orang Arab ni, kalau kita nak panggil dia Ahmad, walaupun kita tak kenal nama kan, dia kena panggilan orang sana macam kita lah, orang negeri dia panggil Ujang. Jang, itu kenalan kepada negeri Sembilan. Awe, Kelantan. Yop, Perak. Melaka, Melaka gelaran apa untuk orang Awang, untuk orang belah-belah Terengganu.
Kalau di Melaka, orang lelaki dia panggil apa? Jantan. Gelaran dia. Nak kenalkan trademark dia ni orang Melaka. Apa dia? Dak. Habis yang perempuan dak juga. Kita nak dak tu. Dak mah, dak leman, dak itu dia punya gelar apa tu? Nak panggil apa tu? Tapi nak spesifikasi, kalau dia kata Yop ni orang jantan lah. Kalau Yong tu orang perempuan. Kan tak? Kalau Ujang orang lelaki, Milah orang perempuan, betul tak? Itu dia punya trademark lah. Cerita je lah, jangan marah. Jadi kalau tak ada, jangan kecil hati. Tak ada pula Ustaz. Kalau Jawa, Wak. Kan Jawa. Laki-laki, Neng, perempuan. Je Itu yang kita pergi kedai minum, Neng datang, Neng hantar air. Haji, kopinya. Neng datang. Itu yang duduk kat kedai kopi lama tu. Sebab Neng kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk. Cuba Wak tahu tembak roti je. Sebab tu dia tak bergerak, diam-diam je tu. Gurau aja baik. Apa ke situ pula pergi dia? Nak cerita ni, kalau orang Arab dia panggil Ahmad. Ya Ahmad. Itu maknanya panggilan bagi orang sana memudahkan. Sebab sana kita jarang berurusan dengan orang perempuan. Maka kita panggil Ahmad. Jadi Ahmad ni tertulis di dalam Taurat dan juga Injil. Orang Yahudi tuan-tuan, mereka telah faham bahawa ada satu Nabi yang akhir zaman akan datang. Sebab itu di Madinah, orang Yahudi ramai. Sebab orang Yahudi dahulu dia memang bertaburan di mana-mana dunia untuk berniaga. Memang dia bab berniaga ni memang antara signifikan dengan dia itu perniagaan. Dan orang Arab ni dia suka. Sebab tu bila musim sejuk dia pergi ke Syam, bila musim panas dia pergi ke Yaman. Sama ada terbalik lah, saya perlu ingat baik. Alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli sayyidina Muhammad, orang Yahudi ni dia tahu. Sebab itu dia apabila Nabi datang dari Mekah ke Madinah, hijrah, dia melihat siapa, dia nak tengok siapa dia yang dinamakan Ahmad ataupun Nabi Muhammad. Mereka tahu, mereka dah dapat maklumat dan mereka baca kitab. Mereka faham bahawa ada Nabi Muhammad. Oleh kerana mereka ada persepsi. Ini yang di antara beza kita nak cerita tentang kebaikan dan orang yang menghalang kebaikan. Dia ada persepsi mengatakan bahawa orang Arab ini low class. Dia telah meletakkan satu persepsi bahawa orang Arab ini low class. Dia nak misi Bani Israel. Bila kata orang Israel atau Bani Israel, baru dia kata ini baru label dia. Baru label. Sebab itu apabila Nabi SAW masuk ke Madinah, orang Yahudi menanti siapa dia Nabi yang terakhir. Sekiranya Nabi Muhammad SAW itu dari kalangan orang Bani Israel, confirm keseluruhan orang Yahudi itu akan beriman. Confirm. Sebab mereka beriman dengan Taurat. Apabila Nabi SAW, Muhammad SAW itu memang dari keturunan Bani Israel, confirm mereka tak akan menghalang dan mereka tidak akan memusuhi. Mereka akan terima 100%. Tapi oleh kerana persepsi mereka dah meletakkan orang Arab ini ialah third class ataupun orang yang paling rendah, bila dia dapat tahu Nabi Muhammad SAW kalangan Bani Hashim, Quraisyiyah, Arabiyah, mereka tolak. Bukan kerana keimanan, bukan mereka tak tahu, tapi mereka rasa ada diskriminasi kat situ. Sebab itu orang munafik tuan-tuan, mereka bukan tak tahu benda itu baik, mereka bukan tak tahu benda ini elok, mereka bukan tak tahu benda ini ada manfaatnya, tapi mereka merasakan ini bukan kehendakku.
ini bukan aliran aku, ini bukan pahaman aku, maka mereka menolak dan mereka membawakan dalil-dalil mengatakan bahawa amalan-amalan yang dilakukan yang tidak ada nas, yang tidak ada sunnah, yang tak ada contoh daripada Nabi, jangan buat. Ini di antara perkara yang kita takut. Hari ini yang mengatakan benda ini bukan daripada Bani Israel, bukan orang kafir, bukan orang-orang yang tidak beriman, tetapi di kalangan orang-orang yang mengaku beriman tetapi tak nak menerima. Bagi saya, dia tak nak buat, itu hak dia. Tuan-tuan kita pun banyak kali buat majlis baca Yasin, jemput satu karya, betul je siap jamuan disediakan. Ada juga yang tak datang, betul tak? Dia tak datang tak apa, itu hak pilihan dia, option. Dia nak pilih. Khiyar, dia nak datang tak datang, itu dia punya pasal. Tapi kita menyediakan, betul tak? Kita menyediakan. Ada orang dulu kita nak buat, ada pernah dulu kita nak buat bila budak-budak nak peksa, kita buat baca Yasin dan solat hajat. Oh, dapat tentangan, tidak bagi. Sebab itu bukan amalan, dia kata. Masya Allah tuan-tuan, kita takut benda ni. Ya, sedangkan mereka bukan tak tahu, mereka tahu. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kul ya ahlul kitab. Kalau kata kul ya ayuhan nas, senang, maknanya manusia. Tapi ahli kitab maknanya orang yang faham, orang yang tahu. Sebab itu kita kena bagi kepahaman kepada orang ramai. Di sini saya nak petik, sebab ada orang mengatakan menyambut maulid itu bid'ah, yang sesat, yang tidak ada sandaran, yang tidak ada dasar untuk kita lakukan. Dan siapa yang menyebut maulid itu ataupun menyambut maulid itu seolah-olah menyambut kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini saya nak kupas sikit je, walaupun masa tengah sikit ni, boleh tak? Tentang, sebab nak bagi jelas. Kalau mereka nak nafikan, itu dia punya pasal. Sebab ini kita melihat daripada pandangan 4 mazhab tentang menyambut maulid Rasul. Sebab hari ini tuan-tuan kita nak perjelaskan kepada masyarakat susah sikit, sebab mereka melalui YouTube, mereka melalui media sosial, media massa, melalui sosial media elektronik ini, mereka memberikan satu pendekatan yang menolak secara total tentang maulid. Sedangkan kita tengok pendapat 4 mazhab berkenaan dengan sambutan maulid. Boleh nak? Sebab kita nak masuk bulan maulid ni, nanti dia marah lah, buat berarak lah, selawat ramai-ramai lah. Dia punya marah tu lain macam je. Dia pun selawat tak berapa banyak, tapi dia punya marah lain macam. Saya bukan nak kita nak biar ada ilmu sikit. Antaranya tuan-tuan okey, pendapat daripada kalangan Asy-Syafi'iyah. Jadi Imam Syafi'i, pendapat daripada mazhab Asy-Syafi'i, iaitu Al-Imam As-Sayuti. Imam Syayuti ini adalah imam yang paling mutabar di kalangan ulama Syafi'i dalam bentuk fiqh ibadah. Maknanya ulama dari kalangan Syafi'i pun tidak menolak tentang maulid. Apa kata dia? Kata Imam Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'iyah mengatakan perayaan maulid termasuk bid'ah yang baik. Memang tak pernah dibuat oleh zaman Nabi, tak pernah buat oleh sahabat, tetapi dia bukan bid'ah yang dalal. Ya, ini bid'ah yang sesat yang menyebabkan masuk neraka. Ini ulama yang hebat di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan dia adalah bid'ah yang baik. Pelakunya mendapat pahala. Mana mungkin kalau bid'ah itu tak dapat pahala? Ada orang mendakwa bid'ah itu semua sesat dan masuk neraka. Ulama di kalangan Syafi'i mengatakan bid'ah ini bid'ah yang baik, iaitu menyambut maulid, meraihkan kelahiran Nabi, bid'ah yang dapat pahala. Mana boleh pahala masuk neraka? Kontrak. Tapi nak macam mana mereka ada pendirian mereka, tak ada masalah. Kita tak marah pendirian mereka, tetapi jangan menghalangi dan memberikan satu hukuman kepada orang yang melakukan.
Kalau dia yang kali ini, kalau di kalangan Imam Syafi'i punya pendapat mengatakan dapat pahala, kamu yang contemporary ni, yang kemudian ni kata tak dapat pahala, kontra tak? Ulama dahulu kata dapat pahala, ulama sekarang kata tak dapat pahala, kontra tak? Kontra lah. Kontra. Agak-agaklah tuan-tuan, kalau kita imbang antara ulama sekarang dengan ulama dulu, agak-agak nak pakai yang mana? Ulama sekarang. Okey, silakan. Tak ada masalah. Nascaya kita mesti rujuk kepada ulama dahulu. Sebab ulama dahulu lebih dekat dengan sahabat, dan sahabat lebih dekat dengan Nabi. Yang sekarang ni kita bukan tak hormati mereka sebagai ulama, tetapi bila dia berkontradik antara dua perkara pendapat, kita kena terima pendapat yang lebih awal. Iaitu dia kata, apa dia? Pelakunya mendapat pahala sebab dalamnya terdapat sisi mengagungkan derajat Nabi. Bila kita buat maulid, kita tausiah, kita ceritakan sejarah Nabi, kita ceritakan perjalanan Nabi, benda yang mendatangkan pengajaran yang baik kepada umat-umat yang akan datang. Dan menampakkan kegembiraan dengan waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelahiran. Ya, Abu Lahab pun tuan-tuan seronok Nabi lahir. Ya, kita takkanlah tak seronok. Ya, baik, itu dia. Dan sunnah kita dapat pahala itu sebab apa? Sebab memperingati Nabi SAW berkumpul, kerana berkumpulnya jadi jama'i, dan dijadikan pahala tadi itu sebab apa? Sebab berkumpul untuk mengingatkan Nabi. Satu, kedua, berkumpul kerana nak dapat sedekah makan. Lepas tu bila buat maulid, makan boleh tahan je kan? Kambing golek je. Kalau buat maulid lah. Ke nasi bihun goreng juga? Tak ada. Dia bila maulid ni, dia grand sikit lah dia. Kalau belah-belah kami di Johor dulu, kalau buat maulid, mesti nasi biryani gam. Biryani gam. Tapi kalau buat maulid di Johor, dia istimewanya makan dulu. Makan dah kenyang. Makan pakai dulang. Sunnah. Makan dulang. Ada daging terketul kat situ. Makan 5 orang. Yang untungnya, makan dulu, baru ceramah. Kalau tempat saya lah. Dekat sini, kalau makan dulu, baru ceramah, memang tak ada lah. Itu saya. Dia bagi makan dulu. Bagi makan. Lepas isyak, baru ceramah. Maknanya lepas habis ceramah, balik. Tapi orang tak balik, tuan-tuan. Tu kampung saya hebat tu. Bagi makan dulu. 1 dulang makan. Sini kalau dah makan 2 dulang, dengan dulang-dulang dia bawa balik. Tuan-tuan, itu sebab itu sini kena ceramah dulu, baru makan. Kalau tidak, dia balik awal. Faham je? Bukan surat, bukan masjid ni. Sini tu mana? Umum. Bukan masjid ni. Tolak masjid ni. Okey. Okey, itu pendapat kalangan Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik Hanafi pula, iaitu di kalangan Syekh Ibnu Abidin mengatakan, ketahuilah bahawa salah satu bid'ah yang terpuji adalah perayaan Maulid Nabi pada bulan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat Imam Hanafi. Imam yang paling dekat. Dia belajar dengan sahabat. Pun tidak menafikan tentang majlis Maulid. Kemudian pendapat Imam Malik di kalangan Imam Ibnu Al-Hajj, ulama di kalangan mazhab Hanafi Maliki mengatakan, tidaklah suatu rumah atau tempat yang di dalamnya dibacakan maulid, kisah-kisah Nabi dilahirkan, kecuali malaikat mengelilingi penghuni tempat tersebut dan Allah memberi mereka limpahan rahmat dan keredaan. Mana yang dikatakan sesat? Itu pendapat Imam Malik di kalangan mazhab Maliki. Dan yang terakhir di kalangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, iaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah dari kalangan mazhab Hanbali mengatakan, mengagungkan maulid Nabi dan menjadikannya sebagai hari raya telah dilakukan oleh sebahagian manusia dan mereka mendapat pahala besar atas tradisi tersebut kerana niat baiknya. Tak ada nak cerita sini semua jadi sesat. Tak ada pun di kalangan 4 mazhab. Jadi tuan-tuan, hari ini ada golongan-golongan yang cuba menolak
untuk melakukan kebaikan. Kita takut golongan ini termasuk dalam tanda ini. Mereka tak nak buat. Mereka ada pilihan. Tak nak buat, tuan-tuan. Saya tak nak melalui awal Muharram kami tak nak sambut. Tak ada masalah. Tetapi bagi orang yang nak lakukan, yang nak melaksanakan, jangan kita halang. Ini yang kita nak faham. Ya, tuan-tuan ada pilihan. Nak ikut boleh, tak nak ikut pun boleh, tetapi bukan menghalang. Kita takut orang ini mendapat kutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran yang dinyatakan tadi. Jadi Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Walaupun kamu menggunakan suatu hujah-hujah yang menyokong pendapat kamu, sama seperti ahli kitab dahulu, mereka mempunyai hujah-hujah terdahulu. Mereka tak terima Nabi Muhammad bukan kerana mereka atas dasar arahan kitab-kitab mereka, tapi mereka tidak mahu kerana atas dasar nafsu mereka, kerana mereka milih bangsa, bukan arahan. Kalau ikut kitab mereka kena terima. Oleh kerana mereka meletakkan gap di situ, kerana dia bukan dari Bani Israel, maka dia tak terima. Jadi hari ini tuan-tuan, kalaulah kita tak terima sesuatu amalan ataupun aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat yang bercanggah dengan pendapat kamu, tolonglah jangan dilabelkan mereka sebagai sesuatu yang bercanggah dengan hukum Allah SWT. Itu saja. Kalau kamu tak nak, atas dasar ini saya tak mau terima ini, atas dasar individu, silakan. Ini kan kita lebih berlapang dada daripada kita melabel-labelkan. Seolah-olah orang yang buat ni macam agama lain, macam-macam dia ceritalah. Macam Taipu Sam lah, bergarak lah, menyusahkan orang, jalan raya jadi sempit lah. Benda ini telah dimaklumi kepada pihak berkuasa. Contoh besok kan ada perarakan, masjid kita ada hantar je. Tak ada tak ada, tak apalah, tak ada masalah. Ada setengah tu dia suruh siasat masjid hantar kontijen untuk perarakan perdana di besok kan, di Masjid Al-Azim. Jadi yang hantar lah, yang tak hantar sudahlah. Tak semestinya tak hantar tu tak raikan maulid. Yang hantar tu maulid tidak. Masing-masing ada persepsi masing-masing. Jadi kalau nak pergi, silakan. Perarakan, dia kata perarakan. Kita sebelum nak buat sesuatu program majlis, pihak berkuasa telah memaklumkan kepada pihak keselamatan, trafik WMA, majlis pemandaran WMA untuk mengadakan program. Maka mereka telah tersusun bagaimana nak menjaga lalu lintas. Jalan ditutup, kan dia maklum jalan tutup, pergi jalan lain. Simple je, bukan halang. Yang jadi halang ni kita tak nak maklum. Faham tak je? Orang kadang-kadang ambulans lalu ni pun banyak orang tak bagi jalan, halang juga. Sebab itu satu kesalahan, sebab menghalang lalu lintas. Jadi bila kita berprogram dan tersusun, pihak-pihak berwajib faham benda ini, maka dia tak ada jadi masalah dan diterima oleh masyarakat semua. Jadi tuan-tuan, tak ada alasan mengatakan mengganggu ketenteraman awam dan sebagainya. Alasan-alasan mereka banyak. Contoh seolah-olah macam agama lain lah, mengganggu lalu lintas lah, macam-macam dia punya hujah. Sedangkan kita kena faham bahawa hujah-hujah mereka itu hanya untuk memberikan kekuatan bahawa majlis ini tak sepatutnya dilakukan. Itu satu benda-benda yang katakan. Benda ini selagi mana tak bercanggah dengan hukum syarak, maka benda ini tidaklah dikirakan salah. Itu dia yang kena faham. Jadi tuan-tuan, jangan jadilah kalau kita terkesan dengan pahaman-pahaman mereka itu, tolonglah. Kalau tak nak ikut, tak ada masalah. Tapi tolong jangan melabelkan seseorang itu dengan amalan yang bercanggah dengan agama Islam. Jadi kita ni biarlah bertoleransi dalam perkara-perkara yang furu'iyah. Bukan perkara mubah ni tuan-tuan, dia boleh dan tak boleh, tak ada masalah. Tapi kalau benda yang qat'iyah,
yang telah jelas hukum-hukumnya, yang telah jelas halal haramnya, yang itu kita particulars, itu kita kena jaga. Jadi kena faham. Jadi tuan-tuan nak raikan silakanlah. Ini dah mula Maulid, masing-masing masjid surau mengadakan majlis Maulid. Maulid ni tuan-tuan bukan bulan Maulid saja kita nak rai, sepanjang hayat, sepanjang tahun, sepanjang harilah kita lakukan untuk tanda kecintaan kita kepada Nabi SAW. Wallahu alam, sekadar itulah pada pagi ini. Moga-moga kita mendapat kefahaman dan moga-moga kita mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam perhimpunan kita. Mohon maaf daripada saya sekiranya ada kekurangan ataupun kesilapan, sengaja atau tidak. Moga-moga kita sama-sama diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.